pada saya. 3 benda ni Nabi kata doanya mustajab. Yang pertama, da'watul musafir, da'watul mazlum, da'watul walidain ala waladihi. Ada 3 doa orang yang mustajab. Pertama, doa orang yang bermusafir, doa orang yang kena zalim, dan doa mak bapak kepada anak-anaknya. 3 ni ada pada saya. Tiap-tiap hari saya musafir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim faqul i'malu ala makanatikum fa inni 'amil. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Kamal, kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Akak boleh sengitkan badan sekali insya-Allah. Kadang-kadang kan, kita kerusi straight ke depan tapi penceramah ke belakang, ceramah ke tepi macam tu sampai ke malam macam ni. Jadi akak-akak boleh betulkan macam tu, walaupun kerusi menghadap ke hadapan, kita fleksibelkan insya-Allah tuan-tuan. Itu pun termasuk integriti juga tu. Fleksibel tu pun integriti juga. Baik tuan-tuan yang saya hormati, ada 2 perjalanan Isra dan satu lagi perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 perjalanan yang cukup agung. Satu perjalanan Isra Mi'raj dan satu lagi adalah perjalanan Mekah Madinah, nama dia hijrah. Cuba tuan-tuan perhatikan 2 perjalanan ini. Satu, perjalanan ke langit. Nabi Muhammad dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dengan kenderaan khas, nama dia Buraq. Daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit dengan keadaan tangga yang khas. Angkat sikit dia. Dulu kan saya ada ceramah tau. Dia guna mic sini tau. Lepas tu dia kata, Ustaz, atas sikit Ustaz. Atas pun tak dengar lagi. Atas sikit lagi Ustaz. Lalas saya masuk dalam mulut terus. Yang sikit tu cengih tu. Pun masih dayu Ada nampak Mami suka? Baik, tuan-tuan saya hormati. Marah Mami kan. Okey. Baik, tuan-tuan. Yang satu lagi, perjalanan Nabi itu dengan penuh kemuliaan. Kenderaan khas. Malaikat Jibril yang iring pula. Masya Allah. Perjalanan yang hebat. Dipertunjukkan segala kehebatan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau kehebatan sikit je. Min ayatina ya. Tetapi perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah tak macam tu pula. Kak Leha tak tanya, kenapa tak ada buruk bawa Nabi dari Mekah? Madinah kan senang Ustaz. Naik ya. Daripada Mekah ke Madinah hijrah tu, orang nak bunuh. Lagi terpaksa diupahnya orang untuk menunjuk jalan nak pergi ke Madinah. Kemudian ada pula pengembala kambing yang ditugaskan untuk menternak kambing di tempat laluan pejalan kaki Rasulullah supaya musuh-musuh tak nampak tapak kaki Rasulullah. Kemudian bersembunyi pula dalam gua. Ada pula orang yang hantar makanan. Nama dia Asma binti Abu Bakar. Menghantar makanan pada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sehinggalah orang-orang Quraisy hampir nampak Nabi Muhammad di dalam gua tu nak dibunuh. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan lagi. Ada laki-laki yang bernama Suraqah bin Malik. Dah sampai nak bunuh Nabi dah tuan-tuan. Kenapa 2 perjalanan ini berbeza? Satu perjalanan naik ke langit yang begitu istimewa. Satu lagi ialah perjalanan yang begitu mencabar berhari-hari sebelum sampai di Madinah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Pertama, perjalanan Mi'raj itu perjalanan untuk sebagai satu hadiah, sebagai satu anugerah, sebagai satu benda untuk menyejukkan, menghiburkan hati Rasulullah. Maka perjalanan dia adalah menyeronokkan.
Tetapi perjalanan Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinah, kenapa begitu mencabar? Kerana dianya bukan satu anugerah, sebaliknya merupakan satu tanggungjawab sebagai seorang Rasul. Tuan-tuan beda lah. Pasal apa yang Nabi bila naik ke Madinah tu Ustaz, pergi ke Madinah macam-macam cabaran? Sebab itu kerja Nabi. Kerja dia ialah Rasul. Bila sebut Rasul, dia terikat dengan amanah, dia terikat dengan tanggungjawab, dia akan diuji, dia akan diberikan pelbagai kesusahan, cabaran, sebab kerja. Maka tuan-tuan, kalau faham perjalanan dua benda ini, tidak ada kerja yang mudah. Dia mesti melalui cabaran, mesti melalui suatu kekuatan semangat, mesti mempunyai integriti yang tinggi, sebab dia adalah amanah, dia adalah tanggungjawab. Kalau tuan-tuan lah jadi Nabi Muhammad, tuan-tuan tak minta kat Tuhan, naik unta pula, aduh, bagilah buruk seekor sekali terbang. Nampak lah tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad tak minta pun, sebab dia tahu tu tugas dia. Nabi Muhammad tak minta pun segala kemuliaan untuk itu, pasal dia tahu itu adalah tugas dia. Sebab itu bila Nabi Muhammad berperang berdarah, Nabi Muhammad dipukul, dibaling, dipanah, Nabi Muhammad melalui pelbagai cabaran. Sebab apa? Sebab itu tugas dia. Dia adalah Rasul, itulah cabaran dia. Dia adalah Nabi, itulah benda yang dia kena tempuh. Berbeza dengan hak Mi'raj tadi. Pergerakan pada masa itu ialah suatu anugerah, suatu kemuliaan yang Allah bagi khas pada dia. Dia mesti berbeza. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut anugerah, bila sebut dia khas, bila sebut dia tetamu khas, dia mesti tak sama. Sebab itu kerusi kami berdua tadi tak sama dengan kerusi tuan-tuan. Boleh faham? Sebab itu sofa seti tadi tu nombor khas. Saya sampai ke belakang tuan-tuan. Itu kalau nyandar begini kaki tuan-tuan. Oh, itu big size tu tuan-tuan. Jenis pendek-pendek macam saya ni tak sesuai lah. Yang tu boleh di rumah tengok Ronaldo. Ya? Saya dapat mikrofon. Kenapa tuan-tuan tak dapat mikrofon? Sebab saya tetamu. Lain. Kenapa saya duduk di atas? Sebab saya tetamu. Kenapa saya dapat air mineral? Sebab saya tetamu. Kami pun dapat Ustaz, tapi tak dapat gelas. Sebab saya tetamu. Maka bila sebut dia adalah tetamu Allah, maka dia berbeza. Kemuliaan yang orang lain tak dapat, Jibril tak dapat pun, Nabi Muhammad dapat. Tetapi bila dia diutuskan untuk berhijrah ke Madinah, dia macam orang lain, melalui pelbagai cabaran yang sangat hebat. Sebab apa? Amanah, tanggungjawab, tugas dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, integriti yang pertama yang kita kena faham ialah setiap daripada kita akan ada cabaran dia, akan ada kesusahan dia, akan ada pelbagai mehnah, akan berada dalam keadaan pelbagai cara diuji supaya kita ini nak tengok awak adalah seorang yang amanah ataupun tidak, awak sanggup ataupun tidak. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Nuh alaihi. Pasal apa? Umur dekat 100 tahun Ustaz. Oi. Kak nak cuba umur 90 naik tangga ni agak-agak macam mana? Dua anak tangga ya, umur 98 cuma naik. Tok-tok-tok-tok naik. Baru 98. Nabi Nuh dekat 1000 tahun. Nuh buat kapal. Takkan Allah tak tahu Nabi Nuh tu tua? Dekat 1000 tahun. 90 kau Parkinson. Kencing tak lawas, semuanya ada lah. Kencing manis, kencing tawa, kencing banyak penyakit. Oh, subhanallah, ni hak datang sekelas kita ni Ustaz. 30% kencing manis ni. Belum masuk kencing tawa ni. Takkan Allah tak tahu ya Nabi Nuh tu usia dekat 1000 tahun. Takkan Tuhan boleh bagi kapal terus. Noh, duduk atas kapal. Kapal dah siap. Dah buat kapal. Pasal apa?
Dah kamu Rasul, kerja kamu buat kapal. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni sebagai orang yang berintegriti, yang menerima dan sanggup ikrar, aku janji semua, memikul amanah, buat kerja. Jangan tak buat kerja pula. Buat kerja. Kalau tak mau kerja, berhenti. Bersepah lagi orang lain nak kerja. Kerja elok-elok. Senang saya, senang. Ya, saya staff saya tuan-tuan tak ramai, dalam 60 orang ya, staff saya ni. Yang di bawah saya ni. Saya 2 minggu sekali panggil buat pertemuan bulanan. Siapa nak berhenti angkat tangan? Tu aja tuan. Siapa malas kerja angkat tangan? Saya tunjuk kat depa. Hari ni, minggu ni kita dapat 5 orang minta kerja. Yang balik pada Mesir, yang balik daripada yang pencen ni, yang kerja ni, nak kerja di Al-Barakah. Siapa rasa tak berminat, sila angkat tangan. Duduk kerja elok. Sebab kerja kita ini adalah suatu amanah daripada Allah. Bila sebut amanah daripada Allah, memang susah. Jangan kita kata, Allah, malas kerja, pening kepala. Tak mau pening, makan Panadol. Masalah lah. Unsin lah saya malas lah. Malas berhenti. Pening kepala apa? Pergi berniaga nasi lemak RM1. Maka bila kita dah terima satu amanah, macam saya, Ustaz, saya dah terima amanah sebagai seorang penceramah. Jangan komplain lah. Semalam saya ceramah di Perlis. Baru sampai situ. Tidurlah kereta. Perlis malam di Abi Batu Pahat. Sekali Melaka. Malam ni Melaka. Aikro. Alur Gajah. Besok pagi Batu Gajah. Alur dengan batu ya, tukar sikit. Jam 9 pagi besok Batu Gajah. Malam besok Kuala Kerai, Kelantan. Jadi tuan-tuan, jangan komplain penat, jangan komplain letih, jangan komplain apa. Dah kamu sanggup. Kalau tak sanggup, berhenti kerja. Jadi pelakon. Banyak kerja boleh buat. Jadi saya nak sebut satu je. Bila kita dah menerima tanggungjawab, laksanakan tanggungjawab. Nabi Muhammad pun tak komplain, Nabi Nuh pun tak komplain, padahal mereka tu Nabi. Mereka tak minta pun tuan-tuan kemuliaan, tak minta pun pada dia, mudahkan cerita. Wahai Tuhan, buatlah kapal sebiji, senang aku naik. Doa. Wahai Tuhan, mampukanlah Firaun tu. Doa. Bawalah pengikut Nabi Musa ni, larilah tuan-tuan, Firaun hambat di belakang. Kita hari ni semua nak shortcut. Ada orang tak suka kita, balik rumah baca Yasin, ya Allah, kau busungkanlah perut dia, ya Allah. Nampak apa kita ni, ada sikit masalah, kau hancurkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, serahkan sepejabat dengan aku tu yang tak suka dengan aku, samballah peti pada dia, ya Allah. Amboi tu yang KL tu banyak peti bersih-bersih tu. Tak payah tuan-tuan, hadapi dia. Setiap masalah yang kita hadapi mengajar kita sesuatu yang baru. Sebab tu saya suka menghadapi sesuatu ujian. Saya welcome kepada mana-mana ujian yang datang. Sebab melatih saya bagaimana nak menyelesaikan masalah. Dia tak jadi gabra tuan-tuan. Sebab itu Nabi Muhammad sebelum ditugaskan sebagai Rasul, dia anak yatim. Sebelum ditugaskan menjadi Nabi, bapa dia mati, mak dia mati, tok dia mati. Dia dididik dengan semangat kekuatan. Sebelum dilantik menjadi Nabi, baginda Rasul menternak kambing. Kerana binatang yang paling degil adalah kambing. Engkau boleh handle kambing, kau boleh handle manusia. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni di BKI kena buka ladang ternakkan kambing. Kalau rasa nak handle kedegilan manusia ni. Tempat tak ada, Ustaz. Takkan nak buat kat padang tu. Apa? Tempat tak ada, nak buka depan tu kan. Sambil tengok bangunan tu. Cantik tuan. Menung kambing tengok cantik pula bangunan ni tuan. Sebab kambing adalah binatang yang paling degil. Kalau kita tanam pokok pisang, Ustaz, kita saya ada orang kampung, Ustaz, tanam pokok pisang, anak pisang tu kita akan tutup dengan guni supaya kambing tak makan. Yang dalam guni itulah dia masuk juga, tuan.
Dia masuk kepala nak makan, sangkut pula. Itulah kambing. Kalau ajak pergi mandi, tobat lahum tak mau. Empat kaki dia break, itu kambing. Punya degil tuan-tuan. Maka Nabi dilatih bela kambing. Sebab dia tahu manusia ni degil juga macam kambing. Hak yang dilarang itulah yang dia buat. Yang nak ajak jadi baik, yang itulah yang dibantah. Mencabar kesabaran kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita menjadi penjawat awam, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang mencabar. Sabar. Akan ada jalan penyelesaian dia. Maka nak menyelesaikan masalah bukan sama, Ustaz. IQ manusia tak sama. Kita kena selesaikan masalah mengikut orang yang kita selesaikan. Begitulah tuan-tuan, dua benda yang saya nak ajak pada tuan-tuan pada pagi ini. Pertama, amanah. Bila sebut saja kerja, mesti susah, mesti ada cabaran. Sabar. Yang kedua, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, dapat tak apa yang Dr. Azim sampaikan? Start daripada Isra Mi'raj, macam mana nak penelitian kerja, kan? Rasulullah sebenarnya dia bukannya dilantik tiba-tiba, dia adalah bekerja untuk Allah SWT. Dan sebenarnya juga kita sendiri pun bekerja untuk Allah SWT, kan? Integriti ini adalah amanah daripada Allah SWT. Kerja pun adalah satu amanah daripada Allah SWT, dan semuanya akan dinilai oleh Allah SWT. Baik, tuan-tuan dan puan, itulah ustaz ni dia bertenaga tau. Kalau ikutkan ada satu hari tu, kalau diikutkan saya ada sampai 6 program satu hari sampai ke malam pun ada. Kan? Itulah kita nak tanya pada Ustaz Datuk. Ada tak tips yang boleh Datuk share tentang macam mana nak pastikan kita ni sentiasa bertenaga, kan, supaya kita boleh jalankan kerja kita ni dengan lebih beramanah dan berintegriti, supaya kita ni yalah, bukanlah kerja kita nak 100% perfect, bukan, tapi yang pasti bila kita bekerja, insya-Allah kita puas hati dengan apa yang kita dah buat untuk masyarakat dan Allah SWT. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama sekali, saya ni menghadapi pelbagai jenis penyakit. Lubuk penyakit. Belah kiri saya sakit jantung. 2016 saya kena serangan jantung dan ada 3 stent dalam jantung saya. 99.99 tersumbat. 3. Tapi saya tak tahu saya tersumbat jantung saya. Ceramah macam biasa, jalan macam biasa. Dia sekali sap sekali, doktor kata, Ustaz dah 2 kali kena serangan jantung. Ustaz tak tahu ke? Mana saya tahu. Saya pergi ke Mekah, Ustaz, duduk di hotel. Saya naik tangga, Ustaz, saya tak naik lift. Saya boleh berlari lagi naik tangga tu. Mana saya ada sakit jantung? Sebab apa saya tak mau naik lift? Sebab saya tak nak berebut dengan orang. Makcik-makcik tu kan suka bawa buah nasi makanan bilik ni, tuan. Buah apple tu kompong dah sebiji, tak gamak pula aku berebut, tuan. Baik aku naik tangga lagi bagus. Balik daripada umrah, saya pergi ke Aceh. Saya ceramah di Aceh pula. 2 hari saya rehat, saya pergi Aceh pula. 3 hari 4 hari duduk di Aceh, balik ke Semenanjung. Ceramah di Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, roadshow. Sampai di Kelantan kena serangan jantung. Mana saya tahu saya sihat. 3 stent ada di sini, tuan-tuan. Yang kedua, saya ada penyakit diabetes. Ya, kalau tak dikawal akan dipotong betis. Diabetes. Okey. Diabetes. Kalau tak terkawal juga, paha. Dia potong di paha. Kalau tak dikawal paha, jawapan dia yalah, bye-bye. Hai, tuan ni. Saya ada diabetik. Saya mula kena dapat diabetik pada usia saya 32 tahun. Oh, lama dah. Saya ceramah di Surau Kemensah, Hulu Kelang, Selangor. Masa tu buat rakaman CD, ceramah saya semua di Hulu Kelang, Ustaz. Jadi bila saya nak ambil wuduk dekat tempat wuduk tu, saya jadi gelap, tumbang. Bawa ke klinik, rupanya bacaan tak dapat dibaca. Bacaan gula, tingginya. Itulah pertama kali saya tahu saya ni kena
Diabetes, kencing manis tuan-tuan. Yang ketiga, saya ni ada penyakit yang berkaitan dengan usus. Nampak ni perut saya ni. Ni cantik nah, cantik. Sekali lagi dia main tengah hari dia kembung pula. Ni macam ni cantik elok lah. Sebab tu baru ni ada pramugari datang jumpa saya. Oh, ustaz tak ada perut ya? Ada, kenapa tak ada pula? Maksud saya tak boroi. Memanglah tak boroi dia, sak dia kembung, sak dia. Itu nama dia masalah usus. Ada orang kata busung dulu ni, macam-macam lah. Kemudian saya ada penyakit itu, penyakit ini, macam-macam. Tuan-tuan pun tahu. Ustaz Kazim ni, kejap keluar hospital, kejap masuk hospital. Macam-macam sakit. Tetapi, tuan-tuan tengok saya, ada macam sakit. Tak. Semalam di Perlis, habis pukul 10, mai sini pula tuan-tuan, lajak mai sini. Ceramah tuan-tuan ni habis pukul 3 petang. Hoi. Bunyi hoi nampak. Hoi. Takut tu. Takut tu lama. Sebek tak hoi. Hoi ya hoi kan. Hoi. Dia hoi sekejap aja tuan ni. Sekali lagi saya nak pergi Melaka pula. Malang ke ceramah pukul 9 dataran 4 tau. Balik ke Ipoh pula pagi besok pukul 9 di Batu Gajah. Habis Batu Gajah saya nak pergi Kuala Krai pula. Hari Khamis saya ceramah di Pulai Condong, Kelantan. Malamnya di Gucil pula. Hari Jumaat pula tuan-tuan, dekat Kuala Krai pula pukul 9 pagi. Jumaat malam saya dekat Masjid Zahir Al-Usta Kedah. Hari Sabtu saya layan 16 bas datang melawat sekolah saya. Maksud 16 bas ni ustaz, orang dia sekali, bukan bas je datang. Kalau bas saja datang tu nama dia bengkel, tempat pomen. Malam tu saya ceramah pula dekat Masjid Tok Janggut di Melaka balik. La ilaha illallah. Balik ke Ipoh pula tuan-tuan, ceramah layan pula 21 bas pula hari Ahad. Malam tu pula saya ceramah di Pulau Pinang pula. Bila lagi ustaz buat macam ni? 33 tahun yang lepas. Bukan sekarang tuan. 33. Ni hujung minggu ni, hujung bulan ni saya masuk studio. Nak habiskan 10 lagu. Saya buat album ustaz. Bayangkan Toto Bangka ni buat album ni. Buat lagu. Lagu-lagu. 10 buah lagu. Menghabiskan album. 2 hari je. Mana ada penyanyi profesional habiskan tuan-tuan 2 hari 10 lagu. Dan mana ada penyanyi sekarang buat album, full album 10 lagu. Dia orang buat single je. Saya bukan single. Double, triple, quad, semuanya ada semua. Wah, quad trick pun ada. Mengalahkan Ronaldo lah tuan. Nak habiskan lagu ni. Saya pun tak hafal lagu-lagu tuan. Mereka duk hantar -1 suruh dua belajar. Nantilah aku pergi kat hotel, aku duduk belajar 2 hari, malam tu masuk studio. Lah, 1 hari bulan ustaz, saya berlakon filem. Kali ni saya berlakon sebagai watak jahat. Filem saya dah siap dah, Zim Al-Kazim. Itu saya jadi hero. 2 minggu tuan-tuan berlakon. Allah. Jadi pelakon ni dibayar untuk menunggu. Tunggu ke giliran saya bila pula? Macam tu lah tuan-tuan. Dia macam cerita Malaksa tu. Bila pula giliran saya? Sabar aja dulu. Ni tak habis lagi ni. Kadang-kadang nunggu dari 9 malam sampai 4 pagi baru berlakon. Tak apalah dia jadi hero. Jadi tuan-tuan keluar filem nanti tengok ya. Dapatkan 90 juta insya-Allah. Saya jadi hero filem tuan. Tua-tua Bangka jadi hero tuan. Ni hak saya jadi jahat. Pengarah ni offer saya berlakon, dia kata ustaz kami nak offer ustaz berlakon. Saya kata tak mau watak ustaz, tak mau watak bomo. Asal saya berlakon tangkap orang tak pusah, saya tak mau lah. Ni tangkap yak tak pusah no. Naik van mayat tak mau dah, saya tak bagi. Saya tak mau dah jadi ustaz, masuk JKKK, Kampung Kalut apa semua jadi ustaz. Saya nak watak jahat. Kalau boleh rogol orang. Terkejut akak kita tu, hai. Berlakon.
Sabar, Dia sabar. buat misal ni. Nampak tu. Masuk kat dia tu, betul-betul menghayati. Cara gelak tu nampak tak? Nampak tak? InsyaAllah tuan-tuan, 1 bulan ni start. Saya pun tak tahu tajuk dia apa Ustaz. Tak baca lagi sinopsis dia tuan-tuan. Punya sibuk tak baca apa watak berapa, babak berapa, scene pun saya tak tahu. Yang saya tahu kasih sengat semalu. Yang tu saya tahu tuan-tuan. Oi, kalau tuan-tuan jadi saya macam sekolah duk ada beribu-ribu orang pelajar. Di sekolah saya ada 270 orang penghuni warga emas. Yang kanser, yang jantung, cimane, ibu tunggal, yang kalau tak makan ubat senyum seorang-seorang. Dah makan ubat belum? Makan. Tak makan, gelak seorang-seorang. Sebab tu akak jangan gelak seorang-seorang. Tu kompong tak makan ubat gitu. Berlambak di sekolah saya. Yang sebatang kara sekolah tahfiz ada, warga mah ada. Oh banyak tuan-tuan. Oh macam-macam benda saya buat. Ustaz jaga kesihatan macam mana? Pak saya tak jaga kesihatan yang kena sakit jantung. Kalau saya jaga elok, tak kena saya. Habis itu macam mana Ustaz buat? Banyak orang tak mau kongsi rahsia pada saya. Orang cuma kongsi rahsia kecantikan banyak. Ya. Kita kadang-kadang kita jumpa kawan kita yang dah lama tak jumpa. Lah Siti lama ni tak jumpa awak. 20 tahun tak jumpa awak. Awak masih kekal seperti dulu juga. Apa rahsia kecantikan awak? Itu saja kita tanya kan. Siti menjawab, saya menggunakan oil of ulam. Oh. Baik, nombor 1 tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, saya 15 tahun saya tak tidur. 15 tahun saya tak tidur malam. Tak tidur, tuan-tuan tahu tak tidur. Ada tuan-tuan nampak saya ni macam tak tidur malam. Nampak lah, mata saya dah bengkak. Tapi saya boleh kerja dengan elok. Ada orang tanya, Ustaz Kazim naik kereta apa? Saya ada kereta, Vampire. Pasal apa? Pasal saya nak tidur. Saya hanya boleh tidur bila saya masuk dalam kereta. Vampire saya tu pula ada kursi urut. Jadi bolehlah urut. Tadi saya singgah kat Sungai Buloh, pergi bersiap makan kat Sungai Buloh tadi. Saya tengok 2 pakcik tu duk masuk duit dekat mesin urut tu. Tak masuk-masuk duk tekan. Kesian pula saya tengok pakcik tu. Rasa nak panggil pakcik, main masuk kereta saya pakcik. Kereta saya ada kursi urut, urut. Pasal apa? Sebab saya nak kecergasan bila saya ceramah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya 15 tahun saya tak tidur. Habis tu Ustaz buat apa malam-malam? Tak buat apa. Takkan saya nak cerita pun, nak semayang lah. Tak payah cerita lah, tak boleh buat apa. Tengok orang rumah duduk tidur. Sekali lagi aku kejut dia, sekali jadi bertiga pula. Tak apalah, aku duduk bilik lain, dia duduk bilik lain. Asin tidur. Dia duduk bilik lain, saya duduk bilik lain. Besok dia pergi kerja, saya pergi kerja agak. Begitulah hidup saya, tak tidur tuan-tuan. Jadi apa benda yang menjadikan saya bertenaga? Syukur pada Allah. Allah yang bagi saya ada tenaga. Kalau tuan-tuan jadi saya rasa stroke lah. Kalau tuan-tuan jadi saya ni, saya rasa jalan lah. Allah bagi. Benda-benda pelik ni Allah bagi. Nombor 2, tuan-tuan yang saya muliakan, minat. Minat pada ceramah, minat pada kerja, sayang pada kerja, menjadikan jadi kuat. Saya sayang pada makcik-makcik. Saya anggap dia orang tu macam mak saya. Bila dia orang sakit, saya susah hati. Bawa pergi hospital, ambil doktor, ambil nurse, datang sekolah, upah nurse, jaga makcik. Satu makcik ni kena kanser, tahap 4. Saya kata dekat pengurus saya, selalu ni tak lama lah. Apa kehendak makcik ni bagi? Hantar dekat dia nurse sampai dia mati 2 minggu lepas.
Bulan ni saja pelajar saya 4 orang mati. Kanser 2 orang, jantung 1 orang. Sakit biasa 1 orang, tua-tua semua. Jadi saya anggap mereka ini adalah sumber pahala. Bila kita ingat kerja kita ni adalah sumber pahala kita, kita akan jadi kuat. Ustaz kuat lah. Pasal apa? Sekali ustaz ceramah, orang bagi duit kat ustaz. Ya. Yeah. Engkau tahu mana? Tahu mana? Saya punya perangai, orang panggil, saya datang. Sebab itu amanah. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Orang tak bagi sagu hati, habis ceramah, saya balik. Saya takkan tunggu pula sagu hati mana? Tak tunggu saya tak. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang dah. Jadi tak ada masalah apa tak. Simple hidup. Sebab saya yakin rezeki Allah ni ada di mana-mana. Bukan rezeki saya daripada ceramah. Sebab tu tuan-tuan kena berani dalam kerja ni. Bila rasa dah tak betul dengan kerja aku ni disuruh buat benda haram, aku kena berhenti lah. Tapi kalau aku berhenti, mana aku dapat duit Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Johor kalau aku berhenti sini macam mana aku dapat duit Janganlah berada pahaman macam itu. Benda kita disuruh buat benda yang haram. Kita disuruh buat benda yang tak betul. Kita disuruh buat benda yang menyalahi hukum dan undang-undang negara. Aku tak nak syubhat. Aku resign. Sabar yuk. Nanti kau nak bagi makan apa anak-anak kau yuk. Saya tak ada prinsipnya tu. Betul-betul. Salah-salah. Terima-terima. Dah. Sebab rezeki Allah luas. Yang penting ikhlas dalam pekerjaan. Habis tu ustaz, pendapatan ustaz daripada mana ustaz? Tak tahu. Kadang orang datang jumpa, kami nak lantik ustaz jadi duta. Oh, ke mana tu? Romania? Hungary? Dah, bukan. Duta produk, cakaplah duta produk. Duta berkenaan apa tu Najib? Kita mengeluarkan produk kelengkapan jenazah. Oh. Jadi kami nak lantik ustaz, jadi produk kami lah duta produk jenazah punya kotak. Ada kain kapan ke baru semua, gambar ustaz kat kotak tu. Oh. Meriah tuan-tuan. Oi, astagfirullahalazim. Okey, ni ada orang hantar mesej kat saya tadi. Niat terbaru ustaz, niat terbaru ni. Jadi saya ni tak tahulah muka taklah segak mana, tapi depa awak je benar kan. Nampak ni. Ni yang terbaru ni. We have a segment on our YouTube channel called BK Throwback Legenda where we legenda tu saya ni tuan-tuan. Where we visit Malaysian legends and introduce these legends to the kids of today. Tun M is the first episode for this segment. Where we would like to shoot with Ustaz Kazim as well as episode of BK Throwback Legenda. Is that possible? Tuan-tuan. Jadi macam inilah tuan-tuan hidup saya. Masalah rezeki saya tak tahu tuan-tuan. Saya tak ambil kisah. Kadang-kadang ceramah orang bagi duit saya pulangkan balik. Bukan itu target saya. Target saya ialah amanah daripada Allah. Yang kedua, kenapa saya jadi kuat tuan-tuan? Sebab ada 3 benda ni ada pada saya. 3 benda ni Nabi kata doanya mustajab. Yang pertama da'watul musafir, da'watul mazlum, da'watul walidain ala waladihi. Ada 3 doa orang yang mustajab. Pertama, doa orang yang bermusafir, doa orang yang kena zalim, dan doa mak bapak kepada anak-anaknya. 3 ni ada pada saya. Tiap-tiap hari saya musafir. Tiap-tiap hari saya musafir. Allah bagi peluang untuk saya berdoa. Kenapa saya tak nak doa? Tadi bila saya bergerak, rehat sekejap semalam, saya sampai di Ipoh pukul 3 pagi, rehat sekejap, tukar driver, ambil kereta lain, driver anu balik, main driver baru pula. Driver bertukar, kereta bertukar, orang tak bertukar pula.
Baca doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan aku, lindungilah perjalanan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Baca doa mustajab. Sampai kat Berang Ustaz, pukul 7.30 polis buat roadblock. Loh, polis ni tak tidur ke? 7.30 pagi dah roadblock dah. Saya kata kena dah aku dah. Frik, jalan. Terima kasih tuan, jalan terus. Allah pelihara, tak usah takut. Pasal kita bawa 60, memang Allah pelihara sungguh tuan. Nak faham, tak faham sudah tuan. Doa lah, saya nak doa tu. Sebab tu tuan-tuan tengok tuan-tuan dalam beg saya tu, tebal tu doa. Kak Leha kirim, Abang Bidin kirim, Haji Dolah kirim, Opah Biah kirim. Yang sakit, yang nak jodoh, anak degil, nak bagi terang hati. Yang paling banyak hak lah ni, SPM. Ustaz, anak saya SPM tolong doakan. Berdoalah saya sebab saya musafir. Sebab tu saya suka. Saya suka dengan kerja saya sebab saya boleh doa. Sebab saya musafir. Yang kedua, tuan-tuan pun tahu saya kena santau, saya menghadapi penyakit yang macam-macam. Oi, penyakit tuan-tuan, oi, tanya Ustaz Kamal lah. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, tengok dalam YouTube macam-macam tuan-tuan. Saya bila datang bulan Ramadan dia main trauma. Ni lagi sebulan nak main dia di trauma. Sebab sebiasanya asal Ramadannya sakit. Asal sakit je Ramadan. Ustaz tak mau puasa kot. Dah mabuk. Aku sepok hari kot. Nak buat macam mana dia main bulan puasa sakit. Saya live di Astro Ustaz. Live. Pukul berapa? Pukul 11 pagi. Jadi saya dah make up semua, pakai baju nak masuk live ni tuan. Tiba-tiba jadi blur tak. Pening ni siapa pula duk pegang dinding baca doa ni, ya Allah, jadi pula dah. Asyik masuk TV jadi goyang. Asyik goyang je masuk TV. Baca doa. Duk sebelah pengacara pula lawa, tak goyang apa lah, elok. Habis tu tuan-tuan, jom masuk wad. Masuk terus. Pasal masa perut saya jadi kembung tak? Masuk kot sini elok. Doktor kata tak ada sakit apa. Masuk kot punggung pula elok, tak ada apa. 3 hari bulan puasa tu duk pasal lah perut tegang sangat ni. Panggil makcik-makcik pondok sekolah saya, panggil ustaz-ustaz sekolah saya, tolong baca Yasin Ustaz, saya duduk tengah-tengah, hampa baca Yasin keliling aku, hampa baca doa ni. Ayat dekat tengah depan. Habis baca doa sebelum berbuka, saya ambil ayat tu, saya mandi. Isteri anak-anak saya buka puasa. Saya tak puasa. Mandi tuan-tuan, saya tarik keluar daripada perut saya ni jarum. Hebat Ustaz. Selalu jarum peniti kan, buka tudung, budak dekat sini terbit pada perut ni. Oh. Hebat manusia ni. Dia boleh pindahkan jarum dalam perut orang. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok jarum tu, mainlah rumah. Mainlah tengok jarum. Boleh saya jamu kopi. Oh, macam-macam penyakit tuan-tuan. Oh. Ada saya susah hati. Ada tuan-tuan nampak mami susah hati? Tak. Sebab apa? Sebab Nabi kata doa yang mustajab nombor 2 ialah doa orang yang kena zalim. Apa yang dia minta Allah bagi. Sekarang ni tuan-tuan duduk di tempat kerja tuan-tuan ni, berapa ramai tuan-tuan yang kena zalim, kena fitnah, orang tak suka boikot kita, ada klik pula. Bila kita datang lari, bila kita join je bla 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 bla, tinggal kita seorang je. Asal kerja hak teruk-teruk kita kena buat. Kerja hak senang dia ambil, tapi nama dia naik, nama kita tenggelam. Oh, aku ni tak tahu mula abang. Tak tahu apa. Salah bang. Rasa malas nak kerja bang. Memang malas pun kata lelaki dah.
Dapat suami langsung tak beri galakan tuan. Malang betul nasib kita ni. Kalau saya macam tu saya tak kisah tuan. Pasal apa saya tak kisah? Sebab Nabi sebut doa orang yang kena zalim mustajab. Doa lah. Cuma tuan-tuan ni bila kena macam tu, doa tuan-tuan kecil. Skop dia kecil. Ya Allah, aku dizalimi di unit aku, ya Allah. Kau sambungkanlah peti ketua unit tu. Ketua unit tu dia minta kejadah apa? Ya Allah. Kau datangkanlah stroke pada dia, ya Allah. Atau dah kena zalim? Lupakan dia. Tak payah ingat pada orang yang menzalimi tuan-tuan. Sekarang Allah buka kepada kita open table. Engkau minta semua, aku bagi. Jangan skop tu jadi kecil. Kita duk nampak orang yang zalim kita je. Kau zalim kita, ya Allah, kau hancurkanlah dia, ya Allah. Buang masa lah. Tuan-tuan minta, ya Allah. Kurniakanlah aku keluarga yang baik, ya Allah. Kurniakanlah aku suami yang tak pergi ke Siam, ya Allah. La ilaha illallah. Bagilah anak-anak aku anak yang soleh, solehah, ya Allah. Mak mertua aku sihat, ya Allah. Kalau dia sakit, dia datang rumah aku, ya Allah. Aku pula kena bela dia, ya Allah. Oi. Mintalah, ya Allah. Mintalah di BKN ni dipermudahkan urusan, ya Allah. Minta. Cuba minta yang luas-luas. Jangan minta sempit. Saya 1 bulan Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, dia mari daripada waktu terawih. Tengah-tengah terawih tu, sekejap kencing, sekejap kencing, sekejap kencing, sekejap lah tak sembahyang. Duk benar apa? Aku ni. Satu hari saya kencing 30 kali. 30 kali tu, satu malam. Masuk uat. Apa hal kencing ni? Sampai duduk atas katil. Sampai saya tukar duduk sebelah tandas. Duduk kat dinding cokong situ. Datang nurse ustaz, dia bagi tempat kencing tu. Datuk, boleh kencing dalam ni? Tak apa, tak payah malu. Mau aku. Dah lah comel nurse tu. Kalau jantan tak apa, tak mau aku. Dia bagi kat saya kolek tak? Kolek. Kolek ni dia kena sebut betul-betul. Kolek. Takut tersasul tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Lah, duduklah jamban tuan-tuan, tak boleh kencing pula dah. Aduh, sakit lah pula. Pasal apa stuck pula dah. Tarik wayar tu, kreng, nurse pun datang. Kenapa Datuk? Saya tak boleh kencing pula. Yang tadi kencing kerap sangat lah, tak boleh pula. Panggil doktor hampa cepat. 3 pagi. Doktor bubuh air garam. Lagi tak boleh kencing. Panggil dia main cepat lah. 4:30 pagi baru dia main. Dia tebuk sini tuan-tuan. Keluar air kencing ni. Barulah lega. Ya Allah, apalah sakit seksa sangat ni. Masuk MRI besok pagi. Bulan Ramadan masuk MRI. Doktor pun datang buat report. Kita sudah tengok you punya masalah. Sekarang ini pun dikencing you ini kencing you nampak ini something like putih-putih ini putih-putih ini benda asing benda asing nampak. Saya tanya dia apa benda tu doktor? Maybe something like cancer. So ini mungkin dia menjadikan awak susah mau kencing dan kerap kencing. Nampak tu. Kemudian cadangan doktor, kita mesti mengeluarkan dengan segera sebab saya takut ada risiko yang
yang yang boleh. Saya tanya dekat dia, bila nak operate dia, doktor cadang nak operate bila? Kita tak melakukan operation lah, sebab kita nak mengelakkan dia risiko lah. Kita akan melakukan prosedur lain lah, bukan operate lah. Saya tanya dekat dia, prosedur apa doktor? Kita akan masukkan kabel dalam saluran kencing masuk sini dan kita tarik keluar. Kebetulan saya pakai mikrofon tuan. Macam itulah. Saya baru cerita kabel masuk dalam saluran kencing. Abang-abang dah Ngilu ke macam mana? dah nyilu gila lah. Macam mana saya hadap tuan? Besar mana kabel dia? Saya tak mau tahu. Saya tak mau tengok, saya tak mau apa. Doktor, you work fully bill for me. Fully bills for me. I don't want to see you punya bill, you punya kabel. Saya tak mau. Oh, 2 hari doktor tu tak datang. Tanya nurse, doktor boleh sampai lagi? Doktor kencing manis datang, doktor ni datang, dia tak datang. Lepas 2 hari boleh datang. Encik Ustaz lah, kita sudah melakukan prosedur. Macam mana doktor? Dapat mana? Bila kita masukkan kabel itu benda objek dia macam melarikan diri. Sudah. Makin kita ke dalam dia makin lari. So kita tak dapat keluarkan lah. Sudah. Kita takut risiko kita keluarkan. Kita sudah meeting kita perlu melakukan prosedur kali kedua. No. Ni udah lose mampu dah aku ni. Saya kata saya tak mau doktor. Allahu Akbar, sakitnya tuan-tuan. Oi, malam raya satu menteri besar datang ziarah saya. Malam raya dia baru takbir raya tak pakai baju Melayu, mai dengan juak-juak dia bawa doktor sekali mai dari Kuala Lumpur, doktor India, nama apa saya lupa. Dia panggil nurse report. Baca report. Saya tengok pukul 1 pagi dah. Balik. Datuk, boleh balik. Ni, you tak ada sakit, balik. Tak ada sakit tuan. Air kencing di sini, wayar berserabut ni. Balik. Sekarang boleh discharge. Balik kampung. Saya tanya isteri saya, mama boleh bawa welfare? Mana pernah mama bawa? Bawa lah, abang banyak wayar, nak baliknya mana? Dia membawa tuan-tuan ke tepi ke tengah. Sampai cakap jerim, mai ayah bawa Mama duduk sebelah. Wayar tuan-tuan ni penuh. Sampai kampung numpak motor tengok. 30 hari tuan-tuan duduk pakai beg. Ni beg. Tapi ceramah jalan Ustaz. Ceramah jalan lepas tu. Cuma orang tak tahu dalam jubah saya tu ada air kencing. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa ada dalam jubah dia tuan-tuan. Bila dah nak buang, belajar balik kencing macam normal. Aduh, ya Allah. Duk menggagau dinding lah. Sakit. Sak keluar darah, keluar macam-macam lah. Ya Allah. Datang satu orang dia kata, Ustaz saya minta maaf. Saya yang buat ustaz. Saya turun daripada baca khutbah Jumaat. Saya sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, dia tunggu tengah-tengah masjid. Dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, saya yang sihirkan Ustaz. Saya minta maaf dunia akhirat. Itu kali kedua orang minta maaf. Dalam masjid, tengah-tengah masjid. Saya kata, tak apa. Saya tak mau beritahu. Saya maafkan abang dunia akhirat. Saya tak minta pun dia. Ya Allah, kau berilah hidayah pada dia. Saya tak minta macam tu. Kalau saya marah kat dia, membuat, ya Allah, kau berikanlah dia mati pucuk, ya Allah. Itu je tuan-tuan. Senang selesai masalah tuan-tuan. Biar mati pucuk mampu. Buat apa saya nak doakan dia? Saya doa, ya Allah, kau berikanlah kebaikan pada sekolah aku, ya Allah.
Bagilah sekolah aku ni elok, ya Allah. Bagilah aku mampu jaga makcik-makcik ni, ya Allah. Kau berikanlah kesihatan pada anak isteri aku, ya Allah. Yang tu saya doa, tuan-tuan. Sebab Nabi kata, orang yang kena zalim ini, doa dia mustajab. So, mintalah. Jangan minta pada orang yang sihir kita tu. Rugi ya. Ini yang saya doa, ya Allah. Kau berikanlah petunjuk kepada orang tu, biar mati pucuk je. Tunggu apa? Tak payah. Bila saya kena yang terbaru, sakit kulit, yang keluar dalam TV, yang keluar dalam Facebook lah, TikTok lah, apa bala semua ni. Setahun saya kena sakit. Yang tu Ustaz, 15 doktor Ustaz. Lah satu doktor Cina, dia kata kat saya, you sudah tua mah. Ini sakit orang tua mah. Saya tengok muka dia tau. Aku dengan hang tua pada aku ke. Dia boleh kata ini sakit orang tua mah. Saya tengok dia tau. Dia marah saya, why you look at me? Saya kata tu nak tengok siapa lagi? Kita berdua, tengok you lah. Ada satu doktor India pula dia kata, ini sakit nah, bukan sekali makan ubat terus sembuh. You kena faham, dia mengambil masa yang lama. Oh ya. Oh, tak ada ubat. Ini sapu saja sudah lega. Baik. Tapi saya tengok penyakit saya ni, duk saja-saja dia luka. Saya duk saja-saja dia luka, keluar darah. Duk saja-saja lagi dia luka, keluar darah. Lagi luka-luka ni macam orang toreh ni, macam ambil pisau toreh, keluar darah. Bukan saya garu dia gatai, tak gatai. Duk saja-saja luka. Saya tengah konsak dengan doktor tau. Doktor pakar ni, saya tengah duduk, dia menghadap sini, saya menghadap sini, tangan tak macam tu. Tiba-tiba tangan saya berdarah depan dia. Dok, you tengok saya punya tangan sudah darah. You pun tengok saya tak ada usik dia, saya tak ada garu dia, saya tak ada gatal-gatal tu kan. Tiba-tiba saja darah. Menung doktor. Datang pakar daripada Institut Kajian Penyakit. 5 doktor datang ke sekolah saya. Ambil kuku, ambil kulit, ambil rambut, ambil kikis, semua ni tuan-tuan ni. Nak cek penyakit apa Ustaz Kazim ni. Datang timbalan pengarah semua datang tuan. Bila keluar result negatif. Dia orang ambil Ustaz tulang daging saya ni Ustaz mentah-mentah tak. Saya ingat nak buat apa? Okey Ustaz, kita akan melakukan bios, prosedur bios. Nanti tak sedar apa lah. Tak sedar apa lah. Ini statik saja, jangan takut lah. 2-3 minit dia main ketuk saya. Sakit doktor, ada rasa. Oh maknanya bius belum jalan lah. Belum jalan lah. Saya pun, dia mari lagi sekali, dia buat. Sakit tak? Tak sakit. Sekarang kita boleh lah. Saya ingat dia nak buat apa? Rupanya dia nak masuk dalam jarum. Dia tarik isi. Masya Allah. Bila dia masuk tu, doktor sakit doktor, sakit. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Oh dia kata apa kata? Itu bius tak jalan lah kata. Tak apalah kalau kita membuat bius lambat makan masa, kita terus angkat kata. Sakit tuan. Sakit dia jahit. Saya tengok dia jahit tuan-tuan. Nak tengok apa penyakit. Buatlah apa penyakit pun. Ubat apa pun saya sanggup janji, saya tahu penyakit saya apa. Tapi saya tak pernah doa apa-apa tuan-tuan. Yang saya doa, ya Allah, kau murahkanlah rezeki aku, kau mudahkanlah urusan aku, kau bagilah istiqamah dalam ibadat, ya Allah, berilah kebaikan, ya Allah. Bila heboh, Siti Nurhaliza hantar dekat saya kursi roda, wheelchair. Jadi akak-akak kalau nak kursi roda pada Siti Nurhaliza, mintalah sakit, dia hantar. Ebik Liu datang jumpa ziarah saya, dia bagi saya, ni handphone ni Ebik Liu punya. Dia kata, Datuk tak ada apa nak bagi kat Datuk, nah ambil kat Datuk. Alhamdulillah, bagi hantar. 3 kursi roda saya dapat tuan-tuan. Kawan ni pula bagi. Bila Allah Ta'ala bagi sakit, dia bagi benda lain pula tuan-tuan. Lah pengarah filem datang, Ustaz, kami nak lantik Ustaz sebagai pelakon filem.
kami nak memfilmkan riwayat hidup Ustaz Kazim. Oi, Ustaz bolehlah bagi skrip? Boleh nanti saya tulis. Dalam duk sakit tuan-tuan, tulis skrip bagi kat dia. Siap. Bila siap kita akan olah Ustaz. Bila dah siap olah, bincang. Siapa pelakon-pelakon yang boleh bawa watak-watak ni? Saya kata untuk watak saya tu, kalau boleh cari pelakon yang muka macam saya. Bawa the feel. Orang tengok kan. Siapa Ustaz? Saya Zul Arifin, insyaAllah. Pengarah tu tengok saya atas bawah. Perasan betul Ustaz. Dia kata orang yang paling muka serupa macam Ustaz adalah Ustaz. Ustaz boleh berlakon? Boleh. Dah dipaksa, apa boleh dibuat? Boleh buat. Ustaz, watak isteri Ustaz, nak tengok siapa yang boleh bawa watak isteri Ustaz? Saya kata cari yang sebaya dengan saya lah. Macam Rita Rudaini, okey. Isteri saya tengok saya tau. Bila abang nak syuting? Kenapa? Sadangnya saya nak ambil cuti sepenuhnya tempoh tu nak teman abang. Macam ni abang. Saya kata, baik mamak dia pelakon je. Tuan-tuan, dia mari macam-macam. Sebab tu bila tuan-tuan sekarang diuji di tempat kerja tuan-tuan, janganlah kelang kabut. Tuhan nak bagi benda lain. Allah nak bagi benda lain. Ni bila ada masalah tempat kerja, masam. Datang office dia empah pintu lah, empah file lah. Tak ada kerja. Allah nak bagi nikmat yang lain, Allah test dulu. Inna ma'al usri yusra. Sebab tu bila kita ada masalah, kita kena jadi kuat. Sebab saya menunggu-nunggu. Saya punya prinsip, bila saya susah, saya tunggu apa yang Allah nak bagi kat aku lepas ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa ya Allah. Dosa macam tu. Akhirnya Allah bagilah. Allah bagilah. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan sekarang diuji dengan satu-satu masalah, tak payah kelang kabut. Nak buat FB live, suami tak guna, jahat, jantan tak guna, buat apa? Relax tuan-tuan, tenang. Allah nak bagi benda lain. Tak payah kita nak kelang kabut, nak marah, nak mengamuk, mudi tak tentu hala. Nak tunjukkan kita ni ada masalah, masalah je. Lalah makan ubat pil tidur, nak buat apa? Tidur, tuan-tuan boleh tidur. Saya kalau saya tengah ceramah macam ni, tuan-tuan tidur, saya tak marah tau. Tambah dapat tiang pula. Duk balik tiang pula, ustaz bukan nampak pun. Gini. Tidurlah. Tidur. Kalau tuan-tuan nak makan pun tak apa, saya tak marah, makanlah sebab tuan-tuan tak sempat sarapan. Ada yang bawa bekal daripada pejabat tadi dah. Bila ustaz tengok dia diam. Bila ustaz tengok belah sini, 3 kali kunyah, telan terus tuan. Makanlah elok-elok, tak apa. Saya tak pernah marah. Cuma saya nak ajak pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini dizalimi, tuan-tuan rasa tuan-tuan teraniaya, sebenarnya itu adalah peluang untuk Allah bagi pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan berdoa. Minta yang hebat-hebat. InsyaAllah tuan-tuan Allah makbulkan. Yang ketiganya, doa mak bapak pada anak-anak dia adalah doa yang mustajab. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan dan puan, dapat jugalah Yang kedua ni, apa yang kita sampaikan. Sebenarnya Datuk Kazim ni memang sangat sibuk. Tapi tengoklah dia macam mana kan. Dia cakap pun bukan lagi kuat daripada saya kan. Dia macam cerita pun lagi lah kan. So kat sini kita nampak sebenarnya tak tidur dia Datuk Kazim ni dia tak tidur malam. Tak tidur malam ni bolehlah tuan-tuan masukkan. Mungkin boleh jadi buat tahajud dan sebagainya kan. Yang kedua pula kita jadikan kerja kita ni sebagai satu sumber pahala kan. Kalau kita tak suka, mungkin kita dizalimi semasa kita bekerja. Kalau macam Ustaz sebut, Datuk sebut kata orang dia naik ni doanya mustajab. Jadi kita gunakanlah doa kita yang kita dapat tu sebagai, gunakan sebaik-baiknya untuk diri kita. Boleh jadi kita boleh doakan untuk rezeki kita. Boleh jadi kita doakan untuk kerja kita mungkin jadi baik. Kau mana tahu lah tiba-tiba kita doa tukar bos lah, tu jadi lain pula kan. Okey. So kat situlah sekadar maklum kepada tuan-tuan dan puan, kita ada kaunter di luar. Tuan-tuan dan puan, kita dah semakin dekat dengan bulan puasa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang masih belum selesaikan fidyah. Kalau katakan nak bayar fidyah,
kita ada kaunter untuk menerima bayaran tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana nak kira fidyah ni? RM4 satu hari. So misal katalah tuan-tuan tinggalkan sebulan. So kalilah 30 hari kali dengan RM4 menjadikan RM120. Tapi di wilayah kita tak amalkan gandaan. Misal katalah tuan-tuan tinggalkan puasa lebih daripada berapa tahun, kita masih kira berapa jumlah hari yang tuan-tuan tinggalkan tu lah. So kiralah berapa hari tuan tinggalkan dan bayar. InsyaAllah nanti kita di kaunter adalah terima bayaran, dan juga kita ada juga terima juga dengan bayaran wakaf. Kalau misal katalah tuan-tuan dan puan-puan willingly nak bayar wakaf, kan, bayar wakaf wakaf wang, so kita pun terima juga tu. Sebab sekarang ni kita dah absorb pusat wakaf Mawib yang dulunya kita asingkan antara anak syarikat, tapi kali ini pusat wakaf Mawib bergabung dengan pusat pungutan zakat untuk menerima wakaf tunai daripada tuan-tuan dan puan-puan. So siapa-siapa yang nak rasa nak berwakaf, nak berinfak ataupun nak selesaikan fidyah dia yang tertunggak, boleh datang ke kaunter untuk buat bayaran. Baik Tok, boleh kita bagi soalan yang terakhir Tok? Last, sebab kita lagi sikit, masa lagi sikit. Kita bekerja, bila kita bekerja dah buat segalanya, kita dapat pendapatan. Kita ada pendapatan, kita ada kerja, mungkin kita buat kerja lebih masa dan sebagainya, kan. Sebagai Muslim yang berintegriti, kan, pendapatan kita tu macam mana kita nak pastikan yang sebenarnya, yelah kadang-kadang tu adalah kita main handphone, kadang-kadang ada kita berborak, kan. Macam mana kita nak pastikan supaya pendapatan kita tu betul-betul bersih, kan, supaya kita ni masih dikira sebagai bekerja dengan sepenuh hati, kan, berintegriti dalam seharian. Ya, terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Ada satu cerita, suami nak pergi keluar makan, nak jumpa kawan lah, kawan sekolah. Dia kata, abang bagi duit sikit nak beli barang dapur. Jadi suami bagi dekat isteri dia 100. Bila sampai di kawan jumpa kawan sekolah lah, jumpa kedai mamak, dia kata aku diseronok jumpa kamu. Dia sedekah kat kawan yang bagi dekat isteri 200. Bagi dekat isteri 100, Allah gandakan balik 200 kawan dia sedekah pada dia. Dia kata, kalau lah aku tak bagi dekat isteri aku, ada 300 dah aku hari ni. Bodoh betul tuan. Yang dia dapat 200 tu sebab dia sedekah pada isteri dia. Tapi dia kira pula, kalau lah aku tak bagi dekat isteri aku, dah ada 300 dah aku ni. Kita nak dapat sesuatu, kita kena beri dulu. Kita nak dapat sesuatu, kita tanam dulu, baru dapat rasa buah dia. Begitulah di dalam kehidupan kita. Akak-akak, abang-abang di sini semua ada cita-cita. Nak dapat anak yang baik, nak dapat rumah tangga yang baik, nak dapat kesihatan yang baik, nak dapat tempat pekerjaan yang baik. Tapi kita tidak ada pelaburan untuk kita dapat yang baik. Macam mana tuan-tuan? Pelaburan apa yang nak dapat benda-benda yang baik? Nama dia sedekah, nama dia wakaf, nama dia zakat. Nama dia ialah bekerja betul-betul. Jangan curi tulang. Jangan main-main dengan kerja. Jangan abaikan waktu kerja. Kadang-kadang kita ni nyembang setengah jam. Iyalah, iya ke? Iya. Iya ke? 1 jam. Nyembang pasal artis. Bertunang tak jadi. Lah. Bertunang nikah tak jadi pula. Bila tak jadi nikah, hang buka aku buka hang, pagar lah, wallpaper lah, semuanya ada. Tak payah ambil tahulah hai orang. Yang kita nak ambil tahu hai orang pasal apa? Yelah suami dia pun kalau nak nikah di Siam pun kan. Apa faedah yang kau ambil tahu hai orang? Kita hari ni semua ambil tahu hai orang. Akhirnya jadi ngumpat, jadi fitnah. Taknya bertambah gaji kita duk cerita hai orang. Taknya dapat bonus pada kita tuan-tuan duk cerita hai orang. Lepas ni tak usah duk bawa cerita-cerita gosip, cerita-cerita yang bukan-bukan, yang tak ada faedah di hidup. Lu tengok dalam toktik macam-macam gambar, tak payah. Tidur. Ini tak tidur malam ni tuan-tuan, mata biru, muka biru, duk main toktik.
Tuan-tuan boleh tidur? Tidur. Macam saya tak boleh tidur, orang nak buat apa? Ini tak berenggang dengan handphone. Balik sembahyang isyak, duduk atas kursi dengan isteri tengok TV. Mata duduk main. Bila tengok video keluar, ya Allah Ustaz, oh, dia tergedek, ya Allah, seksinya hang ni. Apa nak jadi budak-budak sekarang ni? Oh, dia scroll naik atas. Pasal isteri sebelah. Isteri pun pergi ke dapur, dia cari balik, mana pula. Oh, buang masa tuan-tuan. Kita hidup tak mau buang masa. Kita nak bekerja dalam suasana berkualiti. Perbahasan kita perbahasan berkualiti. Pekerjaan kita pekerjaan yang mendatangkan pahala. Sampai hari kiamat akan tolong kita. Yang ni yang kita nak. Sebab tu bila saya ceramah ni tuan-tuan, saya nak orang yang balik pada ceramah saya ni dapat jelas, terang, manfaat apa yang kita nak cakap. Jangan mereka hanya datang balik bawa pergaduhan, perpecahan, tak habis-habis. Keluar daripada sini dapat satu keputusan, selesai masalah. Kadang-kadang kita mengajar ni, kita tak betul dalam mengajar tu. Ustaz, apa hukum ni, batal tak puasa Ustaz? Menurut pendapat ini mengatakan batal ya. Tetapi pendapat dia dibantah oleh Imam Ibnu ini mengatakan tak batal. Tapi pendapat tak batal itu sebenarnya telah dibantah oleh ini mengatakan batal. Tuan-tuan dengar ni macam mana? Batal, tak batal, batal, tak batal. Pening kepala. Sebab tu kita dia duduk di mazhab Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata batal, batal lah. Selesai masalah. Ini masalah korek hidung sampai sekarang tak habis-habis. Ustaz, korek hidung batal tak? Dia kata pula, ada kamu kenyang ke bila kamu korek hidung? Lepas korek hidung melepas, kenyang. Mana ada? Kalau tak ada, tak batal lah. Oh, sudah tuan-tuan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia buat perbahasan. Sejauh mana engkau masukkan benda dalam hidung kau. Kalaulah benda yang kau masukkan dalam hidung kau sampai ke pangkal otak, batal puasa kau. Masa bila pula ke pangkal otak Ustaz? 2 tahun lepas. Tuan-tuan lupa 2 tahun lepas. Sampai ke mana? Suap tu sampai ke mana? Oh, Imam Syafi'i dah jawab 1000 tahun dulu tuan-tuan. Sekarang baru kita jumpa. Nampak tak? Alim tak alim imam mazhab. Kita sendiri fikir, ada ke juluk sampai ke otak? Apa ni? Ustaz ni gila. Baru 2 tahun lepas kita jumpa, minggu lepas pun kita jumpa. Saya waktu PKP tu, tiap-tiap minggu jumpa. 2 minggu jumpa, 2 minggu jumpa. Sebab tiap-tiap kali masuk TV Ustaz, kena jolok Ustaz. Kena suat test dapat result baru boleh masuk. Kembang hidung ni. Besar sebelah lubang ni. Saya kata kat isteri saya, bawa tengok lubang ayah ni besar sebelah dah ni. Selang 2 minggu jolok tuan-tuan. Tak jolok tak boleh masuk TV masa tu. Sampai ke mana? Saya kata kat doktor tu, doktor sikit-sikit sudah, tiap minggu jolok lagi dalam dia buat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, tugas saya ialah memberikan orang faham tentang kuliah. Tugas tuan-tuan apa dia? Itulah nama dia, passion. Passionate. Nabi mengajar kepada kita bagaimana nak jadi orang yang passion. Jadi orang yang passionate. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Tuan-tuan pegang 4 prinsip ni. Permudahkan orang, jangan susahkan orang. Gembirakan orang, jangan jemukan orang. Kalau tuan-tuan sebagai penjawat pegang 4 benda ni, bila berhadapan dengan orang lain, permudahkan urusan orang lain. Tuan-tuan akan jadi disukai. Saya sebagai pengeluar kereta, saya buat kereta yang menyenangkan orang lain. Kereta tu akan diminati. Nak start enjin tak payah pakai key, tekan saja. Malah nak buka aircon, cakap je, "Hi Google, hi Proton, hot aircon please." Dia buka sendiri. Senang sekarang tak?
high proton, parit, longkang dia bawa. Kalaulah semua orang menciptakan satu benda yang memudahkan orang, hospital, airport, DBKL, buat semua benda yang jadi orang senang, tuan-tuan. Dan jangan menyusahkan orang. Sebab kadang-kadang pembaharuan yang kita buat, dia bukan menyenangkan, kadang-kadang jadi susah. Tengok dekat cermin tak ada road tag. Tak apa, kita ada benda ni. Allah, lain tak ada pula dah. Nampak benda ni. Bukan semua pembaharuan yang kita buat itu menyenangkan. Kadang-kadang jadi susah. Ni tak payah pakai duit. Semua pakai ni, semua pakai kad semua. Buatnya orang tua tu daripada kampung. Mana dia tahu tuan-tuan, debit card ke, kredit card ke apa bala semua dia tak tahu. Kami sini tak ambil cash semua kita akan bayar IP semua. IP itu menatang apa? Sebab itu tuan-tuan, buat satu sistem yang memudahkan. Dan jangan kita kata bahawa ini mudah Ustaz. Tak. Kadang-kadang dia menyusahkan orang. Buat satu benda yang memudah dan jangan menyusahkan. Yang ketiga, bagi orang suka. Jangan bagi orang jemung. Sebab tu tuan-tuan, kita ceramah ni dah 1 jam lebih Ustaz. Tuan-tuan terasa tak sejam 20 minit dah? Tak. Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan nak terasa apa? Dah gelap dari tadi. Sampai ke sudah dah. Tuan-tuan tak terasa sebab saya bercakap menggembirakan tuan-tuan. Cuba kita buat satu kapal terbang yang bila penumpang naik dalam dia, gembira naik. Naik kereta api, penumpang gembira. Naik kereta teksi ke, e-hailing ke apa semua ke, penumpang gembira. Kan seronok kan? Ada e-hailing pula, naik penumpang tuan-tuan, disembuhnya hand sanitizer. Dengar-dengar orang tu sekali kena sembuh. Apa cerita ni tuan-tuan? Hang ni betul lah nak ngelakkan penyakit, tapi dah menyusahkan orang. Hang tak menggembirakan orang. Buatlah sesuatu yang menggembirakan orang. Kalau akak-akak pegang 4 prinsip ni bagi pada suami, senang. Abang-abang pegang 4 prinsip ni buat pada isteri, abang akan disukai. Nabi dah ajar dah bagaimana nak menarik hati orang, senangkan orang, jangan susahkan orang, gembirakan orang, dan jangan bagi orang jemung. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang kita buat supaya rezeki kita berkat ialah zakat. Jangan lupa. Tuan-tuan beruntung, PPZ kita datang macam-macam tawaran dia bagi pada kita. Ni dia bagi pula sistem wakaf pula. Yang baru punya PPZ boleh menerima wakaf orang. Bayangkan tuan-tuan, nanti banyak benda yang boleh dibuat dengan wakaf. Hospital, sekolah, tahfiz, dan kita dapat pahala yang berpanjangan. Tuan-tuan doalah. Mudah-mudahan zakat yang tuan-tuan bayar, wakaf yang tuan-tuan buat, jatuh pada orang yang betul dan mereka doa pada kita. Yang ni yang kita nak, doa daripada dia orang. Asnaf. Doa pada budak-budak tahfiz orang sakit ni, ya Allah, panjangkanlah umur orang yang wakaf ni, ya Allah. Yang tu yang kita nak. Orang untuk doakan pada kita, insya-Allah dengan gaji yang Allah Taala bagi pada kita, kita boleh dapat banyak manfaat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah.